Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita-cerita yang Abang nak sampaikan. Semua ni adalah pengalaman daripada ramai orang yang diorang hantar kepada Abang. Kadang-kadang diorang hantar pada YouTuber lain juga. Semata-mata untuk cerita diorang ni disampaikan. Ceritanya disampaikan untuk pengetahuan, pengajaran dan juga hiburan. Mana-mana tahu kalau kebanyakan daripada cerita ada pula terkena-mengena dengan kita, kurang-kurang kita boleh tahu, oh ini sepatutnya kita buat, ini sepatutnya kita elakkan. Selalu abang macam tu lah kan. Sejak buat cerita seram ni, pandailah selawat dah pandai. Baca ayatul kursi dah lancar semula. Macam tu lah. Jadi ada juga kebaikan lah abang ceritakan kisah seram ni. Abang harap kita-kita yang mendengar ni pun adalah kebaikan di samping-samping kita berhibur. Jadi hari ni abang nak sampaikan 3 cerita. Dan ceritanya pendek-pendek tapi menarik daripada 3 orang yang berbeza. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua, dan dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Juga semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita atas jasa bakti mereka mendidik kita daripada kecil sampai besar. Jadi tanpa melengah-lengah, mari abang ceritakan kisah yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Zira. Tapi Zira kata pada abang tak kisahlah kalau abang nak gunakan nama betul dia pun ataupun nama gelaran pun boleh juga. Jadi kali ni abang gunakan nama Hasnah, nama salah seorang emak kepada penonton cerita abang. Katanya maknya sangat berminat setiap kali dengar cerita abang. Jadi ini boleh jadi kenangan lah untuk makcik Hasnah. Kisah ni Hasnah alami pada tahun 2010 sewaktu dia nak bertunang. Pada waktu tu dia kata dalam keluarga dia ni, dia memang ada satu budaya lah. Bukanlah budaya, lebih kepada mengenang jasa lah. Nenek dia orang adalah seorang tukang jahit terkenal. Tak adalah terkenal, maksudnya semua orang tahulah dekat kampung tu sebagai seorang tukang jahit. Jadi nenek dia ada menyimpan beberapa koleksi baju yang memang dijahit tapi jarang dipakai. Antara baju-baju yang dia jahit selalunya dihaskan untuk anak-anak dia ataupun cucu-cucu dia. Jadi kebanyakan daripada cucu-cucu perempuan si nenek ni tadi, termasuk Hasnah ni, dia akan pakai baju yang dijahit oleh arwah nenek dia untuk hari-hari tertentu, terutama hari nikah ataupun hari bertunang. Selalunya kakak-kakak sepupu Hasnah memang itulah. Dia guna walau nak bertunang, walau nak menikah, akan guna baju yang dijahit oleh nenek dia. Sebab nenek dia tukang jahit yang terkenal kat kampung tu. Jadi banyak koleksi baju. Dalam banyak-banyak baju yang nenek dia ada satu baju songket hijau. Songket yang ditenun warna hijau sangat cantik. Dan setiap sepupu Hasnah ni memang berebut nak songket hijau tu untuk dipakai waktu nikah terutamanya. Ada yang nak pakai waktu bertunang. Tapi semua orang tak muat dengan bentuk baju tu. Sebab baju tu, songket hijau tu berbentuk, apa abang nak cakap, kebaya. Abang nak cakap pinggang tadi. Bentuk kebaya. Jadi tak ramailah sepupu-sepupu dia yang memang boleh pakai baju tu. Nak jadi cerita, pada tahun 2010 Hasnah nak bertunang. Jadi pada waktu tu dia memang menjadi kebiasaan dalam keluarga dia, waktu bertunang pakai baju yang dijahit oleh arwah nenek dia. Banyak, dia kata baju tu memang banyak, sampai sekarang masih ada lagi, masih lagi utuh. Sebab diperbuat daripada kain-kain yang kukuh, antaranya kain songket. Jadi dia pun pergilah dengan mak dia, pergi rumah lama nenek dia tu. Dan pada waktu tu rumah lama nenek dia dihuni oleh makcik dia, salah seorang makcik dia yang menjaga pakaian-pakaian tu. Lupa pula abang nak beritahu, kes ni berlaku dekat Johor Bahru. Jadi bila dia sampai ke rumah nenek dia tu, dia memang cari songket hijau. Sebab dalam banyak-banyak baju, kata Hasnah, baju songket hijau je lah yang belum lagi orang pakai. Dan baju tu dikatakan menjadi baju yang paling lama nenek dia jahit. Sebab nenek dia kata, mengikut ceritanya lah,
nak jahit kain songket mesti ada ilmunya, ilmu menjahit. Jangan fikir bukan-bukan, ilmu menjahit songket. Sebab kalau tersalah jahit songket, dia punya pertemuan bunga tu tak cantik katanya. Jadi Hasnah pun bila jumpa songket tu, benda pertama adalah dia fitting, pakai, try, test dulu pakai. Memang muat-muat badan dia. Sebab Hasnah kata pada tahun 2010 sebelum beranak penak, badan dia memang ramping. Jadi pinggangnya memang kecil sesuai seperti baju songket hijau tu. Jadi bila dah fitting, dah cantik, dia pun minta izin dengan makcik dia nak pakailah, nak gunalah baju yang dia jahit oleh nenek dia ni. Jadi dia pun pergilah bawa balik ke Johor, ke rumah dia dalam kawasan yang sama, Johor Bahru juga. Jadi pergilah hantar pergi Dobi. Jadi bila hantar pergi Dobi tu tak ada masalah. Selang 2-3 hari, Dobi tu Dobi dry cleaning lah abang rasa. Jadi lepas 2-3 hari hantar kat Dobi, nak ambil lah. Waktu nak ambil dekat Dobi tu, si tukang Dobi tu, orang yang jaga Dobi tu cakap, ini adik punya ke songket ni? Dia kata, saya punya. Songket ni songket turun-temurun. Dia tipunya lah orang Dobi tu, kata songket turun-temurun, nenek moyang saya pakai dulu. Lepas tu kakak Dobi tu cakap apa? Patutlah, dia kata. Jadi waktu tu Hasnah macam, apa yang dimaksudkan dengan patutlah? Jadi dia tanyalah dengan kakak Dobi tu, kenapa kakak cakap patutlah? Dia kata, tak adalah, kain songket ni jarang-jarang jumpa, dia kata. Bentuk macam ni jarang-jarang jumpa. Tapi mengikut cara kakak Dobi tu cerita, macam ada benda yang tak kena je dekat songket tu. Jadi Hasnah pun selepas habis berborak dengan kakak tu, dia pun baliklah dengan mak dia, balik ke rumah dia. Jadi bila balik dekat rumah dia ni, selang 3 hari tu barulah majlis pertunangan dia nak dilaksanakan kan. Jadi dia kata malam pertama songket tu datang dekat rumah tu, ada dekat rumah tu, suasana kat rumah tu jadi panas. Tak tahu kenapa, dia kata mula-mula dia ingat disebabkan oleh cuaca, tapi dia kata bila keluar daripada rumah atau pergi rumah orang lain tak adalah panas, tapi satu malam tu duduk dekat dalam rumah tu memang panas gila, macam ada membahang dalam rumah. Tapi dia tak jangka tu datang daripada songket tu. Rumah dia orang 2 tingkat. Jadi pada malam tu, tengah-tengah Hasnah tidur dengan keluarga dia ni, Hasnah ni dia ramai adik-beradik, Hasnah tidur dengan keluarga dia, tiba-tiba dengar macam ada benda, bunyi benda macam bercakar-cakar, bising lah, bunyi-bunyi bising dekat ruang tamu. Jadi dia tak hiraukan lah, sebab dia kata bilik dia memang dekat bilik bawah, jadi dekat dengan ruang tamu. Mungkin dia kata ada di antara adik lelaki dia yang duk bangun tengah malam mengakau-akau, jadi dia kata mungkin juga bunyi tu datang daripada situ. Tapi bila besok pagi waktu sembahyang subuh, mak dia meluru masuk bilik dia, ceritakan rupanya baju songket tu yang sepatutnya ada dekat dalam bilik mak dia, tiba-tiba pagi tu bila mak dia bangun subuh, bapak dia nak pergi masjid, baju songket tu ada dekat ruang tamu. Siapa yang alihkan? Mak dia pun tak tahu. Jadi bila macam tu, Hasnah dah tergerak tau. Hasnah dengan mak dia dah tergerak. Benda ni bukan benda-benda yang biasa. Tapi seingat dia, memang nenek dia tak ada bela pun benda-benda macam tu. Belaan-belaan, nenek dia hanya tukang jahit je. Jadi dia kata tak mungkinlah baju tu ada yang menunggu. Jadi tak apalah, dia kata. Jadi hari pun berjalan macam biasa. Sehari sebelum majlis bertunang, Hasnah try baju tu sekali lagi. Kali ini dia betul-betul try dengan makeup sekali, sebab nak tengok matching ke tidak makeup tu. Tukang makeup datang, alang-alang pakailah baju songket tu sekali. Waktu tukang makeup tu datang, tukang makeup tu tengok baju songket tu. Tukang makeup tu cakap apa? Baju songket ni macam ada yang tak kena lah, dia kata. Akak dah biasa menyongket, akak dah biasa menyolek orang, tapi akak tak pernah jumpa baju yang ada aura luar biasa macam ni. Jadi bila dengar macam tu, pertama tukang Dobi kata pelik, yang kedua baju tu beralih tempat, yang ketiga mak andam tu sendiri yang biasa dengan benda-benda ilmu ni kata baju ni misteri. Jadi dah kuatlah dekat dalam diri Hasnah, baju ni memang sesuatu. Jadi dia ingat lepas dia habis pakai je, dia terus hantar balik rumah makcik dia.
Malam tu berlaku, malam sebelum bertunang tu berlaku sesuatu peristiwa. Waktu tu kata Hasnah, dia tengah tidur, tiba-tiba dia dengar macam orang berbisik kat telinga dia, agak bising tau, bising kat telinga dia. Dia cubalah macam tepes, dia macam tangan dia gini-gini lah kan tepes. Jadi dia kata bila dah tepes tu hilanglah bunyi suara tu, tiba-tiba datang balik bunyi suara tu. Bila datang balik bunyi suara tu, okeylah, sedar-sedar esok pagi ni dia bangun. Bila Hasnah bangun, dia tengok keliling dia penuh orang. Dia jadi persoalan, dia tanya kenapa ramai orang kan. Jadi waktu tu barulah keluarga dia cerita, rupanya malam tadi dia orang dengar Hasnah menangis-nangis dekat dalam bilik. Bila mak dia, bapak dia masuk dekat dalam bilik, adik-adik dia masuk dalam bilik, dia orang nampak Hasnah dah berpakaian lengkap dengan baju songket tu, duduk depan cermin, cermin muka sambil menangis-nangis, tak tahu apa sebab. Jadi mujurlah, dia kata bapak dia kenal dengan beberapa orang masjid yang memang pandai ruqyah, panggil orang masjid datang, lepas tu ruqyahkan Hasnah. Sepanjang malam tu sebenarnya Hasnah tak tahu apa yang dia buat. Yang dia sedar dalam keadaan orang dah ramai keliling dia. Jadi bila keluarga dia ceritakan, baru dia teringat yang sebelum peristiwa ni berlaku, malam tu dia dengar macam ada orang berbisik, tapi dia tak tahu apa. Tapi dia kata badan dia penat sangat. Esoknya nak bertunang ni, pagi tu nak bertunang ni, dia kata. Jadi dia kata siap-siap tanggalkan baju, tak jadi pakai baju songket tu. Sebab mak dia kata baju tu macam ada benda yang tak kena. Mungkin baju tu dah lama tak guna, bukanlah disebabkan nenek dia ada saka, tapi mungkin baju tu dah lama tergantung. Agaknya ada yang berminat kot dekat alam sebelah. Bila dia tengok si Hasnah pakai, sakit hati dia, dia rasuk Hasnah suruh pakai, lepas tu menangis-nangis. Agaknya macam itulah. Jadi Hasnah cakap, ini pengalaman yang walaupun tidak seram, tapi dikongsikan untuk pengajaran. Walaupun benda tu hanyalah baju, tapi mungkin kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Sebelum, kalau baju tu baju lama kan, sebelum kita guna, lebih baiklah kalau kita basuh dulu ke, ataupun buatlah sesuatu kemenyan-kemenyan kan. Abang pun tak tahulah kan nak buat apa dengan baju tu. Tapi kalau abang dengar makhluk alam tak sebelah tak suka dengan bau kasturi kijang. Jadi mungkin baju-baju lama macam tu kita spray minyak wangi kasturi kijang. Mana tahu kan benda tu boleh pergi. Pengalaman ni walaupun simple tapi bagus untuk jadikan pengajaran. Cerita yang kedua ni tak kurang juga hebatnya. Kisah ni diceritakan melalui email oleh seorang budak perempuan namanya Melati. Tapi dia tak cerita kat abang kat mana peristiwa ni berlaku dan bila tahun peristiwa ni berlaku. Ceritanya pendek aja tapi menarik. Kisahnya macam ni. Pada hari tu, cuti hujung minggu, Sabtu Ahad, waktu tu Melati masih lagi sekolah. Dia dengan keluarga dia pergi muzium tentera, tapi tak beritahu ke abang muzium tentera negeri mana. Setiap negeri macam ni rasa macam ada muzium tentera. Jadi dia kata bapak dia ni, cita-cita bapak dia ni nak jadi tentera, tapi tak menjadi sebab bapak dia ni ada masalah kesihatan waktu muda-muda dulu, agak semput agaknya. Jadi tak diterimalah masuk dalam tentera. Jadi dia kata daripada kecil sampailah dia kebesar, sampai di sekolah menengah, kalau ada masa ke lapangan dia, bapak dia mesti bawa anak-anak dia pergi muzium tentera. Walaupun tak jadi tentera kata Melati, tapi mengenang-enang lah, mana tahu kalau ada anak cucu yang nak jadi tentera selepas tu. Okey. Jadi Melati kata sepanjang dia pergi muzium tentera, banyaklah muzium tentera dari banyak negeri dia pergi, tapi dia tak sangka muzium tentera yang satu ni memberi kenangan yang luar biasa, yang seram pada dia. Jadi dia kata bila hujung minggu tu dia pergilah satu muzium tentera yang dia tak pernah pergi lagi. Dekat muzium tentera tu ada dia punya terowong bawah tanah, ada dia punya senjata-senjata yang dah digunakan pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Jadi dia kata banyaklah benda-benda yang mengkagumkan Melati. Jadi balik daripada muzium tu, dia kata dia tinggal seorang-seorang kat rumah sebab mak ayah dia pergi, waktu tu mak dia tak masak lah dia kata. Jadi mak ayah dia pergi beli barang dekat kedai, beli makanan aja. Jadi tinggallah Melati seorang-seorang kat rumah. Dia kata sepandang dia duduk kat rumah tu, dia punya fikiran teringat-ingat tentang muzium tentera, terutama dekat bahagian bawah tanah. Sebab dia kata dekat lorong bawah tanah, dekat dalam muzium tu, ada ditempatkan beberapa senjata yang memang betul-betul digunakan sewaktu berperang.
dan masih lagi ada kesan-kesan darah dan juga kesan-kesan macam menikam-menikam orang jugalah. Jadi Melati kata, dan pada waktu dia pergi dekat lorong bawah tanah tu, bau minyak tanah yang paling kuat sekali dia bau. Tak tahu dah sama ada minyak tanah tu digunakan untuk sebagai lampu ataupun digunakan untuk menghilangkan bau hamis bawah tanah, kita pun tak tahulah. Jadi dia kata, balik tu bila dia tinggal seorang-seorang kat rumah, mula-mula dia melarian perasaan, tak ada apa-apa pun, okey-okey je. Tiba-tiba dia terbau minyak tanah kuat gila, sama macam dekat muzium tadi. Pada waktu tu dah lepas maghrib, sebab mak ayah dia balik daripada muzium sembahyang maghrib, lepas tu teruslah pergi beli makanan. Tinggal dia seorang-seorang kat rumah. Adik-beradik dia yang lelaki-lelaki lain semua ikut, dia kata makan kat kedai. Dia malas, dia kata nak duduk kat rumah. Jadi bila dah bau minyak tanah tu, dia dah rasa macam cuak, sebab dia terus teringat kawasan lorong bawah tanah dekat muzium tentera tu. Jadi dia kata untuk mengelakkan daripada apa-apa berlaku, tak jadi dia tengok TV kat ruang tamu, terus dia masuk dekat dalam bilik, kunci pintu, tunggu mak ayah dia datang. Jadi dia kata dia pun sempatlah telefon mak ayah dia bila nak balik, tapi mak dia cakap mak dia nak makan dulu dengan ayah dia, lepas tu ada nak shopping sikit, lepas tu barulah bawa balik rumah. Tapi dia kata walaupun dia duduk dekat dalam bilik, dia punya bau minyak tanah tu masih lagi ada berlega-lega di luar bilik, dan kadang-kadang ke dalam bilik boleh terbau. Tapi bukan bau minyak tanah aja yang menyebabkan dia rasa seram. Tiba-tiba dia dengar ada orang berkasut dekat dalam rumah dia. Macam ada orang berjalan, tapi bukan jalan tapak kaki. Maksudnya jalan dengan kaki ayam, tapi jalan dengan tapak kasut. Mula-mula dia ingat dia hanya bayangan-bayangan dia, ataupun dia setakat terdengar sebab baru balik daripada muzium tentera, kot semangat roh tentera ke apa yang masuk dalam badan dia. Jadi dia mula-mula dia ingat, aku berangan ke apa? Dia dengar betul-betul, memang bunyi orang berjalan tapak kaki, tapak kasut, berdetak-detuk dekat dalam rumah. Dia yakin yang dia dengar tu memang betul-betul tapak kasut yang berjalan, dan dia yakin yang berjalan tu adalah bukan orang, tapi sesuatu yang cuma menakut-nakutkan dia. Bau minyak tanah, bau orang berjalan. Dia kata bau orang berjalan tu bukannya lama pun, sekejap je, lebih kurang tok 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 tok, adalah 2-3 round. Tapi dia kata tu dah buat dia cukup rasa seram. Bau minyak tanah kuat gila lah tu. Waktu benda tu berjalan, kuat gila bau minyak tanah. Agaknya benda tu mati terbakar kot, dia kata. Jadi dia pun tunggulah mak ayah dia balik. Bila dah tunggu mak ayah dia balik, lama pula mak ayah dia tu nak balik. Bunyi tapak kasut dah hilang, tapi bau minyak tanah tu kuat. Tiba-tiba dia dengar dekat dalam bilik dia, almari dia kena ketuk. Tengah-tengah dia duduk melayan perasaan ni, dah lah rasa takut, ada dia bunyi tapak kasut pula dekat luar rumah, malam pula tu. Tiba-tiba dekat dalam bilik dia tu, almari dia dengar macam ada orang ketuk, macam orang ketuk pintu, tok 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 tok. Dia tak tahulah kalau ikut cicak ke apa benda pun, tapi dia kata waktu tu dia tak boleh nak buat apa, dia ketakutan sangat-sangat. Bau minyak tanah masih lagi ada. Dia pun keluar daripada rumah, dia tunggu mak ayah dia depan rumah, luar rumah. Tak sempat capai tudung lah, dia kata. Tunggu dekat depan rumah, tunggu mak ayah dia balik. Bila mak ayah dia balik, tanya kenapa. Waktu tu dia tak nangis, dia kata. Bila nampak mak ayah dia tu muncul depan muka, melalak-lalak, dia kata. Dia daripada tadi dia cuba tahan perasaan takut. Kalau kita berada dekat tempat Melati, baru kita faham kenapa dia rasa takut macam tu, diganggu dengan benda yang tak nampak. Jadi bila dah sampai tu, mak ayah dia sampai, dia pun nangis-nangis. Mak ayah dia pun cuak dah kenapa nangis-nangis. Dia ceritakanlah apa yang berlaku masuk dalam rumah. Waktu mak ayah dia masuk dalam rumah, masih lagi ada bau minyak tanah yang kuat. Jadi ayah dia ambil keputusan untuk azan dekat dalam rumah tu 4 kali. Sampai 4 kali azan, barulah bau minyak tanah tu hilang. Sampai sekarang dia tak tahu apa kaitan bau minyak tanah tu dengan muzium tentera. Tapi dia kata kaitan yang paling rapat adalah waktu dia pergi muzium tentera tu, ada bau minyak tanah tu dekat lorong bawah tanah. Dia kata mungkin makhluk-makhluk yang duduk lorong bawah tanah tu ada yang mengikut dia balik rumah. Boleh jadi jugalah kan. Jadi dia kata ini adalah satu pengalaman, satu-satunya pengalaman yang luar biasa yang dia alami sewaktu melawat muzium tentera.
Jiran belakang rumah abang ni dah pandai bela-bela ayam Turki ayam Turki yang besar tu kan. Jadi ayam tu pula dia suka terbang tau dekat pokok belakang bilik abang ni. Lepas tu bila terbang tu pula bunyi pok 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 pok. Setiap kali malam-malam pun abang akan terkejut, ni apa benda yang terbang ni, bunyi terbang. Tapi bila kita selak tingkap, selak langsir, memang betul lah ayam tu duduk bertinggik dekat pagar. Tak tahulah kalau ayam tu ke bukan ayam para ayam dia kan. Ayam bukan ayam serama, ayam apa macam ayam Turki macam tu. Okey. Cerita yang ketiga ni adalah cerita Platinum. Berlaku pada tahun 1960-an, diceritakan kepada abang melalui email, diberikan oleh seorang makcik yang bernama Kasih. Sedap nama makcik ni. Jadi makcik ni cakap ini adalah pengalaman dia sewaktu duduk dengan nenek dia. Kalau cerita-cerita Platinum ni selalunya kan seram-seram. Begitu juga dengan cerita kali ni. Sepanjang Kasih duduk dengan nenek dia ni, dia kata bukanlah dia tak ada mak ayah, dia ada mak ayah. Cuma dia mak ayah dia hantar dia duduk dengan nenek dia kat kampung. Sebab dia kata sekolah kat kampung tu lebih elok lah. Dan lepas tu dia punya perbelanjaannya taklah terlalu besar sangat, dia kata. Jadi sepanjang dia duduk dengan nenek dia ni, dia ada banyak pengalaman yang luar biasa. Sebabnya nenek dia ni adalah seorang bidan, mak andam dan juga tukang urut. Memang 3 package ni. Jadi tak payahlah abang nak terangkan kalau lah orang dulu-dulu ada mengandam, bidan, tukang urut, memang dah tahulah kan dia punya ilmu bukan calang-calang. Macam tu juga dengan nenek Kasih, dia punya ilmu satu kampung tau. Tapi kata Kasih, nenek dia ni dalam banyak-banyak ilmu yang nenek dia punya, ada satu ilmu yang menjadi buruan orang-orang kampung tu dan orang-orang di kawasan daerah sekitar tu. Lupa abang nak beritahu, cerita kali ni pun berasal daripada negeri Johor, tapi tak diberitahu dekat abang di daerah mana. Jadi yang pertama Johor, yang ketiga ni pun Johor. Jadi dia kata dalam banyak-banyak ilmu yang nenek dia ada satu ilmu yang menjadi kegilaan orang ramai, terutama kakak-kakak, makcik-makcik yang dah berumah tangga yang mempunyai suami hidung belang. Maksudnya suaminya suka cari yang lain, hiburan lain di luar rumah, gula-gula luar rumah. Jadi nenek dia ni selalunya bila ada orang masalah rumah tangga, nenek dia ni ajar sesuatu yang sangat berguna kepada pasangan, kepada isteri, iaitu nasi kangkang. Apa mula-mula dapat ini ilmu nasi kangkang, betul ke ilmu nasi kangkang ni? Macam gembira je cerita nasi kangkang ni. Masa abang dapat tu lah. Jadi dia kata ilmu nasi kangkang nenek ini boleh dikatakan ilmu yang sangat ampuh berbanding ilmu-ilmu yang lain. Kalau orang ada masalah rumah tangga, datang jumpa nenek dia, nenek dia akan bagi nasihat. Jangan risau-risau, kau nasi kangkangkan aja suami kau. InsyaAllah suami kau baik-baik aja. Sempat insyaAllah nenek dia. Jadi mula-mula kata Kasih, dia ingat nasi kangkang tu benda-benda yang ilmu yang baik kan. Jadi sempat juga dia dengar dalam kelas agama dia, waktu sekolah-sekolah agama, Johor kan ada sekolah agama kan, nasi kangkang tu bukanlah ilmu yang baik, bukanlah ilmu yang dituntut oleh Islam. Ada banyak lagi cara untuk memperbaiki hubungan suami isteri selain daripada menggunakan nasi kangkang. Tapi setiap kali orang datang rumah nenek dia ni, nenek dia akan bagi nasihat, kau nasi kangkangkan aja suami kau. Dan yang isteri-isteri ni ramai pula yang ikut. Bukanlah ramai, tapi adalah yang ikut nasihat nenek Kasih. Jadi dia kata bila dah setuju untuk buat nasi kangkang, orang tu akan bawa nasi daripada rumah, nasi ataupun beras, dan akan ditanak dekat rumah nenek dia ni. Selepas nenek dia tanak, membaca-baca mentera sewaktu menanak nasi itu akan diletakkan dekat bawah satu kerusi, dan orang yang si isteri tadi yang datang perlulah mencangkung dekat atas nasi itu. Itu yang Kasih nampak, makcik Kasih nampak apa yang berlaku. Lepas tu dibaca mentera bersama-sama dengan nenek sampailah selesai operasi. Tapi dengan satu syarat, orang yang buat nasi kangkang mestilah dalam keadaan yang uzur, supaya yang turun mengenai nasi itu adalah yang kotor-kotor tu lah, bukan yang bersih-bersih tu. Peluh-peluhnya, dia punya darah-darahnya, macam minta maaf sekali abang salah sebut. Jadi dia kata itu adalah syaratnya.
Tapi itu bukan yang abang nak ceritakan. Kisahnya adalah setiap kali nenek dia buat nasi kangkang, malam tu, sewaktu maghrib, nenek dia akan memasak sambil menyanyi. Bukanlah menyanyi kuat-kuat, tapi menyanyi seadanya. Sebenarnya yang nenek dia nyanyikan tu bukanlah nyanyi, tapi dalam bentuk gurindam ataupun mentera. Jadi bila hari tu, contohnya lah hari Jumaat tu, ada seorang kakak tu nak buat nasi kangkang, nenek dia tolong buatkan nasi kangkang. Dah siap nasi kangkang tu, dia cakap, ni lah bagilah makan kat laki kau. Malam tu sebelum maghrib masuk, nenek dia akan buat persediaan, iaitu berteh jagung dan juga gula Melaka. Digaul bersama-sama, lepas tu dimasak dekat atas dapur. Mula-mula makcik Kasih tak faham kenapa dibuat. Jadi bila dia masak sambil menyanyi-nyanyi, habis siap masak tu diletakkan dekat atas satu dulang bersama-sama dengan pulut kuning. Jadi bila lepas isyak tu, nenek dia akan buka pintu dapur. Lepas tu nenek dia akan letak hidangan tu dekat pintu dapur. Lepas tu nenek dia akan seru. Bukanlah seru yang pelik-pelik. Nenek dia cakap macam ni, datang makan sini, aku buat kenduri, kesian kau tak dapat makan. Terima kasihlah sebab tolong aku tadi, nolong-nolong orang. Dia kata ni, ada nasi pulut, ada berteh jagung, ada juga gula Melaka. Datanglah mak makan-makan, basah-basahkan tekak, ada air sirap sekali, dia kata. Lebih kurang lah Jadi nenek dia akan suruh 2-3 kali, dan nenek dia akan letakkan hidangan tu dekat depan pintu. Selepas menyeru 2-3 kali, pintu pun akan ditutup. Ini yang part yang Kasih sampai sekarang tak faham, iaitu bila pintu tu ditutup, tiba-tiba dengar macam ada ramai orang yang datang dekat belakang rumah nenek dia ni. Lepas tu macam dengar macam orang kenduri. Lepas tu makan macam orang gelojoh makan, macam tu. Jadi waktu tu Kasih tak berani nak tanya nenek dia ni. Dan makcik Kasih tahu benda tu adalah bukan manusia, tapi belaan-belaan lah, mungkin belaan nenek dia. Jadi dah habis tu, dah 2-3 kali jadi benda yang sama. Makcik Kasih pun tanyalah dengan nenek dia, sebenarnya apa benda yang datang tu? Nenek dia cakap, itulah yang menolong nenek untuk buat nasi kangkang. Jadi diorang ni perlulah diberi makan, sebabnya berjaya menghasilkan satu nasi kangkang yang kualiti, agaknya macam tu lah. Jadi dia kata sampailah nenek dia meninggal, orang ramai datang minta buat nasi kangkang dengan nenek dia. Dan setiap kali nenek dia buat nasi kangkang, mesti ada upacara selanjutnya bagi makan dengan makhluk belakang rumah. Lanjutan daripada kisah ni, akhirnya nenek dia ni, kata makcik Kasih, nenek dia meninggal lebih kurang umur hampir 100 tahun, 90 tahun. Tapi itulah, bila dah mengamalkan ilmu-ilmu yang bukan-bukan ni, nenek dia meninggal susah sangat sampai nyanyoknya teruk, sampai makan najis, dia kata nenek dia. Macam-macam ujian yang nenek dia kena. Akhirnya nenek dia pun meninggal dunia dalam keadaan yang sangat menyedihkan lah. Dia kata penuh dengan najis, satu badan makan najis. Antaranya adalah makan najis tu. Dia kata kesian sangat. Ingat-ingatlah siapa-siapa yang amalkan ilmu tu sebelum kita meninggal, cepat-cepatlah buang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ini ceritanya santai-santai, tidaklah terlalu seram, tapi boleh dijadikan iktibar tentang beberapa peristiwa yang bagus untuk kita jadikan iktibar dan juga pengajaran. Terima kasih juga pada sudi yang membeli sambal lara. Abang masih lagi ada promosi sampai 30 hari bulan ni, dan juga Perapan Sate. Terima kasih sangat-sangat atas belian. Ramai juga yang tanya dekat abang, bang bila nak jual t-shirt balik? Setakat ni abang belum lagi ada rancangan nak jual t-shirt. Ada juga hari tu rancangan nak jual tudung, tapi belum lagi berjalan lagi. Belum, masih lagi meneliti lagi sesuai ke tidak abang jual tudung ke tidak. Jadi terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.